Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1314. Antara paparan utama. Melayu Islam perlu bangkit secara mulia. Saya tak kenal kontraktor, kata Mahyadin. Hak untuk lindungi sumber bukan hak untuk memfitnah. Projek jana wibawa untuk kontraktor mesra parti tertentu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tarikh Isra' Mi'raj dalam Islam diingati pada hari ke-27 bulan ke-7 iaitu bulan Rajab dalam kalender Islam. Pada tahun ini, tarikh Isra' Mi'raj Malaysia adalah pada hari Sabtu 18 Februari 2023 bersamaan 27 Rejab 1444 Hijrah. Hari Isra' Mi'raj antara tarikh peristiwa penting bagi umat Islam. Pada hari itu, baginda Rasulullah SAW dibawa dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa oleh malaikat Jibril, kemudian diangkat ke langit dalam hanya satu malam. Demikian agungnya kuasa Allah SWT, pencipta alam. Sempena mengingati hari tersebut, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru rakyat Malaysia untuk memperbaharui tekad serta menginsafi ibrah daripada pengalaman junjungan baginda Nabi Muhammad SAW untuk bangkit lebih bertenaga, memulihkan maruah serta meningkatkan martabat dan harakat rakyat. Maka bermulalah kewajipan solat 5 waktu selaku tonggak perhubungan abadi antara hamba dengan penciptanya. Akidah dan akhlak harus diperteguh sebelum umat tampil memikul kewajipan yang lebih rumit melibatkan kebajikan rakyat dan negara. Justru di samping mengenang peristiwa agung ini, sama-sama kita memperbaharui tekad serta menginsafi ibrah daripada pengalaman junjungan tercinta baginda Nabi SAW untuk bangkit dengan lebih bertenaga. Semoga negara kita akan terus beroleh keredaan Allah SWT, tegasnya menerusi laman sosial rasminya pada Sabtu. Demikian ucapan pengerusi Pakatan Harapan yang menyeru rakyat Malaysia untuk bangkit dengan tenaga baharu bersama keinsafan, keimanan dan akhlak yang mencontohi Rasulullah SAW. Bangkit bukan bermakna berarak sambil mengangkat pedang dan lembing. Waimah hanya tiruan demi menunjukkan kekuatan. Ini kerana perbuatan tersebut iaitu perarakan bersenjata walaupun bukan senjata benar boleh menimbulkan salah faham atau ketidakharmonian antara kaum. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar berkata perbuatan pemuda PAS Terengganu yang mengenakan kostum pakaian ala tentera abad pertengahan di Eropah sambil berarak amatlah tidak sesuai dianjurkan dalam masyarakat seperti di Malaysia. Pada khidmat saya, tindakan berarak dengan kaedah tersebut adalah tidak wajar dan boleh memberikan gambaran yang tidak baik kepada agama Islam dan negara. Adalah lebih baik penganjur menonjolkan nilai-nilai Islam yang bersifat damai, mengajak kepada perpaduan dan kesejahteraan. Semua pihak adalah bertanggungjawab untuk menyeru kepada keamanan dan keharmonian dalam masyarakat. Apa-apa tindakan yang boleh mengundang kegelisahan awam perlulah dielakkan sama sekali, katanya dalam satu kenyataan. Sehubungan dengan itu, Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Kelantan Muhammad Kamal Muhammad tampil mengkritik teguran Menteri Hal Ehwal Agama. Hanya kerana wujudnya unsur keagamaan Islam lalu mahu dikaitkan dengan keganasan, sedangkan perarakan kostum atas Nijigen Expo 2023 pada tarikh sama yang berkesinambungan daripada Komik Festa 2022 menggunakan metod kostum anime bersenjata diadakan di ibu kota Kuala Lumpur tidak pula digegerkan. Katanya dalam satu kenyataan yang juga diterbitkan di Harakah Daily. Menurut beliau, kewujudan peperangan dan pemakaian kostum seumpama itu hanyalah simbol kegemilangan tamadun Islam. Jika orang Melayu berbangga dengan keris dan lembing, sejarah Islam tidak boleh memadamkan peperangan melalui pedang, panah dan kuda, ujarnya. Beliau juga membandingkan dengan perarakan beragam watak komik dan anime. Begitu juga bukan Islam yang mempunyai nilai sentimental tertentu dengan kostum peperangan termasuk anak muda yang terpengaruh dengan watak komik dan anime lalu dipertontonkan melalui perarakan beragam.
Jika ini dibolehkan dan tiada laporan polis dibuat oleh parti yang menyokong kerajaan, apa salahnya dengan perarakan kostum pemuda PAS? Malangnya apa sahaja berkait agama Islam akan dimomokkan dengan keganasan. Inilah bayangan Islamofobia era kerajaan hari ini, bidasnya. Maaf saudara, adakah pemuda PAS satu kumpulan wayang Cina, watak komik dan anime? Sudah tentu bukan. Berbeza dengan perarakan yang berasal daripada watak dalam komik yang tidak bersifat politik dan tiada unsur ingin memerintah negara. Selain bergembira, perbuatan pemuda PAS membawa senjata tiruan menghantar mesej yang salah kepada orang awam, seolah-olah mengajak untuk berperang. Amat malang bagi PAS sebagai sebuah parti politik yang kononnya membawa dasar Islam memimpin, tetapi taraf pemikiran sayap pemudanya sekadar sama dengan watak-watak kartun khayalan. Tindakan menganjurkan perarakan sedemikian semakin tidak masuk akal untuk dipertahankan. Kumpulan pemuda PAS inilah yang menyebabkan penyakit Islamofobia semakin hari semakin sukar dirawat. Lagipun, itu bukan cara untuk menyengati Isra' Mi'raj. Kemarin, beberapa media melaporkan bahawa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan bekas Perdana Menteri Tan Sri Mahyidin Mak Yassin antara suspek yang disiasat bagi projek Jana Wibawa yang dipertikai daripada sudut tadbir urusnya. Selain itu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata bekas Menteri Kewangan Tengku Datuk Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz akan dipanggil untuk memberi keterangan dalam masa terdekat. Menurut beliau, mereka yang dipanggil SPRM harus menunggu sehingga siasatan selesai sebelum memberi komen. Siasatan sedang dijalankan dan adalah tidak wajar untuk individu yang dipanggil memberi keterangan membuat kesimpulan sendiri sama ada mereka dipanggil sebagai saksi ataupun suspek, katanya lapor bernama. Azam menjelaskan mengikut Seksyen 30-1-A Akta SPRM 2009, pegawai Suruhanjaya yang menyiasat kesalahan di bawah akta ini boleh memerintahkan mana-mana orang supaya hadir di hadapannya bagi maksud diperiksa secara lisan berkaitan apa-apa perkara yang mungkin dapat membantu siasatan. Bagaimanapun, Mahyadin berkata SPRM memanggilnya untuk memberi kenyataan bukan sebagai suspek. Beliau mendakwa Jana Wibawa adalah program Kementerian Kewangan yang dicadangkan oleh Tengku Zafrul untuk membantu kontraktor Bumiputera semasa pandemik COVID-19. Jadi, proses menimbang pun dah sampai ke peringkat lulus itu tidak melibatkan Perdana Menteri. Ini saya penting nak jelaskan, punca kuasa bukan pada Perdana Menteri tetapi ialah di peringkat Kementerian Kewangan, katanya kepada media. Menurut Mahyadin, Ketua Setiausaha Perbendaharaan ketika itu Datuk Seri Asri Hamidin pernah mencadangkannya kepada pejabat Perdana Menteri namun ia ditolak semasa pentadbirannya. Jadi, apa terlibat dengan saya? Tiada, cuma menyalurkan saja. Adakah saya memutuskan? Tidak sama sekali. Saya jelaskan juga ada yang ditanya kenal ke tidak kontraktor. Saya tak kenal, tak pernah berjumpa pun dengan mereka. Nama-nama syarikat pun saya tak tahu, katanya. Beliau juga menegaskan pasukan peguamnya sedang meneliti tindakan undang-undang terhadap beberapa tuduhan yang dilemparkan kepadanya. Malah Mahyadin yang berang kerana dakwaan salah laku terhadap kepimpinan Bersatu memberi amaran ketika berucap di Dewan Rakyat. Saya nak bagi amaran, jangan main-main. Telatah kerajaan pimpinan yang ada hari ini bersikap berniat jahat and you think you can last forever. Demikian angkuhnya Mahyadin. Pada hujung bulan lepas, Azam Baki mengesahkan bahawa akaun Bersatu dibekukan mengikut Akta SPRM 2009 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Dua akaun bank milik Bersatu dengan jumlah baki 40 juta ringgit dibekukan Suruhanjaya berkenaan. Bersatu juga didakwa menerima 300 juta ringgit sebagai dana politik daripada kontraktor yang dianugerahkan projek ketika pentadbiran Mahyadin. Berdasarkan laporan media, Mahyadin disiasat bukan hanya kerana projek Jana Wibawa yang bernilai 5.7 bilion ringgit. Persoalannya, adakah semua kontraktor terbabit beliau tidak kenali? Pada Disember tahun lalu, SPRM menyerbu 8 agensi kerajaan dan 9 syarikat. Difahamkan beberapa kontraktor yang disoal siasat mengaku bersetuju membayar komisen sebanyak 3 hingga 5% yang dimasukkan ke dalam akaun sebuah parti politik kononnya untuk tujuan pembiayaan politik. Anggaran kontrak-kontrak berkenaan bernilai antara 50 juta ringgit hingga 500 juta ringgit di bawah pakej ransangan ekonomi yang keseluruhan berjumlah 92.5 bilion ringgit. Seorang ketua pegawai eksekutif CEO sebuah syarikat ditahan kerana disyaki mengutip komisen daripada kontraktor yang ingin mendapatkan kontrak kerajaan tersebut. Suspek Adam Radlan Adam Muhammad adalah timbalan Ketua Bahagian Bersatu Segambut. Kebetulan beliau dikatakan sepupu kepada Datuk Muhammad Adlan Berhan, menantu Mahyadin.
Bukanlah menghairankan jika Mahyadin tidak mengenali sepupu menantunya, tetapi agak pelik apabila beliau tidak kenal timbalan ketua bahagian partinya sendiri. Sementara itu, SPRM dilaporkan sedang menyiasat kemungkinan wujud salah guna kuasa dalam penganugerahan projek National Integrated Immigration System NIISE kepada Iris Corporation Berhad yang didakwa dimiliki Muhammad Adlan. NIISE ditubuhkan setelah skim lama Sistem Kawalan Imigresen Nasional (SKIN) dilupuskan. Kini Mahyadin berkata isu jana wibawa satu fitnah dan beliau tak kenal kontraktor yang terbabit kerana semua diuruskan oleh Tengku Zafrul. Kenapa longgorkan semua tanggungjawab kepada Tengku Zafrul? Bukankah Tengku Zafrul itu beliau sendiri yang lantik? Anda percaya? Menteri Komunikasi dan Multimedia KKD Ahmad Fahmi Fazil menegaskan kerajaan sentiasa mengikut lunas Perlembagaan Persekutuan Perkara 10 berhubung hak kebebasan bersuara. Pada masa yang sama, beliau berkata kerajaan menyokong dan mempertahan kebebasan media serta menjamin kebebasan bersuara asalkan bukan fitnah. Bagaimanapun, harus diingatkan hak yang dimiliki bukan bersifat penuh dan mutlak dan harus dilaksanakan secara bertanggungjawab dan beretika serta mengambil kira kepelbagaian budaya dan agama yang mengambil kira kemajmukan masyarakat Malaysia. Ingat, hak bersuara bukan hak memfitnah. Akta Hasutan 1948 dan Akta Rahsia Rasmi 1972 bukan di bawah bidang kuasa KKD. Walau bagaimanapun, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 atau 588 di bawah kementerian ini tidak pernah bertindak untuk menghadkan kebebasan media selagi mana penggunaan media elektronik tidak melanggar akta tersebut, khususnya di bawah peruntukan Seksyen 211 dan Seksyen 233. Akta ini bagi media dalam talian dan penyiaran, sebaliknya tidak terpakai bagi media cetak yang tertakluk di bawah Akta Mesin Cetak 1984. Katanya menjawab soalan Ahli Parlimen Perikatan Nasional ARAU Datuk Seri Syahidan Kasim. Ahmad Fahmi menjelaskan bahawa seseorang yang melanggar Akta 588 apabila disabitkan kesalahannya boleh didenda tidak melebihi RM50,000 dan dipenjarakan selama tidak lebih 1 tahun atau kedua-duanya. Menjawab soalan tambahan berkenaan panduan komuniti pengendali media sosial pula, Ahmad Fahmi berkata panduan komuniti ditetapkan oleh syarikat penyedia perkhidmatan dan kerajaan hanya memantau pelaksanaannya. Bagi mana-mana penyedia perkhidmatan media sosial yang dikendalikan oleh Meta, semua syarikat ini ada garis panduan sendiri. Pihak kerajaan tidak memberi input apa isi kandungan community guideline. Misalnya, kata Ahmad Fahmi, syarikat TikTok menurunkan konten berdasarkan community guideline dan hampir 95% konten diturunkan berdasarkan kecerdasan buatan. Mengenai maklumat berdasarkan sumber, saya setuju dengan Yang Berhormat ARAU, perlu ada titik keseimbangan di antara sumber yang dikatakan benar atau tak benar. Kita juga ambil maklum di kalangan wartawan, mereka juga ada hak memastikan keselamatan identiti sumber mereka, tetapi ia perlu diseimbangkan dengan isu fitnah, tegasnya. Ahmad Fahmi yang juga Ahli Parlimen Pakatan Harapan Lembah Pantai mengambil contoh laporan berita syarikat Awesome TV yang telah menyiarkan berita kononnya ada rancangan untuk membuang 800,000 penjawat awam di negara ini. Katanya ia merupakan pelanggaran kali ke-6 oleh syarikat penyiaran terbabit, 5 daripadanya sewaktu pentadbiran kerajaan sebelum ini. Beliau berkata kerajaan memandang serius isu etika kewartawanan dengan merujuk tindakan pemberita yang tidak beretika dan jujur dalam menerbitkan laporan media seperti meletakkan tajuk artikel yang bercanggah dengan kandungannya. Wartawan seharusnya berpegang teguh kepada prinsip dan etika kewartawanan dengan hanya melaporkan berita yang tepat dan sahih selaras peruntukan undang-undang. Sebarang siaran maklumat yang tidak benar perlulah diperbetulkan segera dengan pemakluman kesilapan tersebut, ujar Ahmad Fahmi. Menurut beliau, KKD mempunyai perancangan untuk meminda Akta 588 bukan untuk menyekat kebebasan bersuara, tetapi untuk memantapkan kerangka kerja kawal selia berkaitan keselamatan dan kebolehpercayaan rangkaian. Akibat memfitnah, kata Ahmad Fahmi, Awesome TV yang disiarkan di MyTV dan Astro dihadapkan ke Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM kerana menerbitkan kandungan berita yang melanggar undang-undang. Baiklah, sekarang kita diberitahu Awesome TV memfitnah bukan sekali tetapi 6 kali. Kenapa hanya dihadapkan ke SKMM dan bukan Polis Diraja Malaysia PDRM? Tidakkah perbuatan mereka itu seumpama daulah terpendam? Bagaimana pula dengan tulisan berunsurkan fitnah yang disiarkan di media sosial yang dikuasai pembangkang? Kerajaan wajar tegas dan tidak terlalu lembut hati dan lambat bertindak sehingga mereka yang berniat jahat mengulangi perbuatan khianat seperti dahulu.
Presiden Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia PKMM dilaporkan berkata pihaknya sedia maklum mengenai program Jana Ekonomi Pemerkasaan Kontraktor Bumiputera Berwibawa Jana Wibawa yang kini dalam siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Bagaimanapun, Presiden PKMM Datuk Seri Muhammad Fazil Hassan menegaskan setakat ini persatuan itu tidak dipanggil atau dihubungi oleh SPRM mengenai projek terbabit. Menurutnya, tiada ahli PKMM terbabit projek tersebut dan pihaknya bersedia untuk memberi kerjasama membantu siasatan berkenaan. Saya mengesahkan persatuan memang sedia maklum mengenai projek Jana Wibawa. Malah pernah membangkitkan isu ini kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang menyatakan komitmen untuk menyiasatnya. Projek Jana Wibawa diberikan secara tender runding terus dan tender terpilih yang mana ia diberikan kepada kontraktor mesra pada parti tertentu. Dakwanya lapor Berita Harian pada Ahad 19 Februari. Muhammad Fazil mendakwa pemberian projek secara tender rundingan terus dan terpilih itu adalah rahsia terbuka yang diketahui kontraktor Melayu serta Bumiputera. Ujarnya, perkara yang menjadikan pertikaian persatuan itu ialah projek diberikan kepada syarikat yang mesra dengan parti tertentu walaupun mereka tiada pengalaman dan kepakaran. Kita bukan cemburu dengan mereka yang mendapat projek Jana Wibawa, jelasnya. Pada masa yang sama, beliau menggesa Kementerian Kewangan MOF mendedahkan maklumat terperinci mengenainya. Penganugerahan projek perlu adil dari segi pemilihan berdasarkan kemampuan, pengalaman serta profesionalisme dan bukan siapa yang baik dengan Perdana Menteri ketika itu atau Menteri ketika itu yang menganugerahkan projek. Kami turut ingin mengetahui projek apa dan siapa dapat dan tindakan patut diambil. Selain itu, kami mahu tindakan bukan hanya dikenakan terhadap syarikat kontraktor yang terbabit dengan Jana Wibawa tetapi juga pegawai kerajaan sama ada DMOF, Jabatan Kerja Raya JKR serta Jabatan Pengairan dan Saliran JPS yang terbabit dalam proses pemilihan kontraktor itu, tegas Muhammad Fazil seperti dipetik. Jana Wibawa yang diperkenalkan kerajaan pada era pentadbiran Kerajaan Tebuk Atap Tan Sri Mahyadin Mat Yassin dikatakan bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan projek bagi merancakkan ekonomi negara ketika serta pasca pandemik COVID-19. Selain itu, ia bertujuan untuk meningkatkan kapasiti kontraktor Bumiputera dalam industri pembinaan supaya lebih berdaya saing, berdaya tahan dan berpotensi. Tetapi, apa hakikatnya? Pada 15 Februari lalu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, Kementerian Kewangan telah mengarahkan projek Jana Wibawa yang melibatkan nilai 5.7 bilion ringgit itu ditangguhkan pelaksanaannya kerana terdapat unsur kaedah perolehan dibuat secara tender terpilih atau runding terus. Projek itu telah diberikan surat setuju terima SST dasar Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Menteri Kewangan ialah bagi melihat semula sama ada tata cara perolehan dan tata kelola sesuatu perbelanjaan yang dikeluarkan mengikut peraturan ditetapkan. Katanya lapor bernama. Bunyinya projek Jana Wibawa ini macam best untuk menolong kontraktor Bumiputera. Ia seolah-olah seiring dengan slogan bersih dan stabil Perikatan Nasional semasa pilihan raya umum ke-15 lalu. Tetapi, hakikatnya ia umpama bikin tak serupa cakap. Rasuah dijenamakan semula sebagai sedekah. Paling menghampakan antara projek yang dipersoalkan ialah yang dikenali oleh Kementerian Alam Sekitar dan Air yang diterajui Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. Projek bernama Jana Wibawa ini seolah-olah hanya ada pada nama, tanpa roh Islam kerana terpalit dengan dakwaan ketidakadilan dan rasuah. Ia sudah semakin ke laut kewibawaannya. Bangkai gajah takkan boleh ditutup dengan nyiru. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azmil Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.